أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT yang mengurniakan kehidupan ini kepada kita, yang mengizinkan kita hidup hingga ke saat ini, yang memilih kita untuk terus beriman dan beribadah kepadanya. Terutama sekali Allah pilih kita untuk melalui proses pembinaan iman yang intensif di sepanjang bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi sahaja. Jadi kita akan sambung tazkirah Ramadan untuk tahun 2024 ini di episod ke-26. Saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan menerbitkan ataupun menghadirkan rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagaimana saya sebut sebelum ni, Dr. Majdi Al-Hilali telah mengatakan bahawa salah satu cara untuk kita memulakan langkah ataupun perjalanan kita untuk kembali pada Allah SWT sebagai hamba-Nya yang faham, yang sedar, yang meyakini semua rukun-rukun iman, yang sangat-sangat berhajat untuk menjadi hamba Rabbani, hamba Allah yang taat, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah SWT. Daripada apa yang saya sendiri telah lalui dan disimpulkan oleh ramai ulama, mereka telah menyimpulkan bahawa majoriti umat Islam ini tidak melalui proses penanaman iman yang mantap, yang teguh, yang benar prosesnya sehingga tertanam dan berbuah iman itu dalam kehidupan kita. Kita belum benar-benar meyakini apa yang disebut sebagai iman bil ghaib. Kita benar-benar tidak ditanamkan ke dalam hati kita sejak kita kecil lagi. Dan apabila kita dewasa pun kita terlalu sibuk untuk memperuntukkan masa menanam iman dalam diri kita. Jadi di antaranya adalah kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang sepatutnya. Ini disebabkan oleh kita tidak mengenali Allah daripada sumber-sumber yang muktamad, yang sahih, yang benar, sehingga pengenalan itu membawa kita kepada ubudiyah, kepada perhambaan yang benar. Banyak kita yang mampu melakukan ibadat dan memiliki akhlak yang agak baik adalah daripada pendidikan yang samar-samar, tidak teguh,
Jadi takut kepada Allah SWT yang merupakan sebahagian daripada tuntutan iman itu tidak begitu ada dalam. Oleh sebab itu, perjalanan hidup kita seharian tidak benar-benar merasakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha menghukum. Kenapa kita seringkali terlanjur ataupun jatuh kepada maksiat, kepada perbuatan yang Allah murkai? Di antara sebabnya adalah kita tidak merasakan hidup kita ini dilihat sepenuhnya oleh Allah SWT. Apa juga keadaan hidup kita tu, Allah Maha mengetahui dan tahu apa yang sedang kita lakukan. Termasuklah apa yang ada dalam fikiran dan apa yang ada dalam perasaan kita. Bayangkan pada ketika kita lemah dan ingin melakukan satu yang Allah benci, Allah larang, Allah murkai, tiba-tiba ada peringatan dalam hati kita. Perbuatan anda ini sedang dilihat, sedang dirakam, dan akan ditayangkan semula kepada anda di akhirat nanti. Bayangkan, setiap kali kita nak buat sesuatu, ada peringatan. Keadaan anda sekarang sedang dirakam, sedang dicatat, dan sedang dilihat sepenuhnya, tanpa hijab, tanpa batasan, tanpa kekaburan oleh Allah SWT, dan dirakamkan oleh para malaikat. Ini kita tak ada secara umumnya, kita tidak ada perasaan yang benar-benar mendalam, kesedaran yang begitu. Jadi untuk kita nak balik kepada Allah SWT, untuk menyedarkan diri kita, kita perlu cemeti ataupun cambuk untuk merotan kita, agar kita sedar, kita terbangun. Jadi ini benarlah kata para ulama tarbiyah yang mengatakan kita kena bangunkan kesedaran kita tu. Kena ledakkan, letupkan bungkah batu yang besar yang menghalang kita daripada mengabdikan diri kita sepenuhnya pada Allah SWT. Jadi kita perlu menanam rasa takut kepada Allah SWT itu. Dan di antara pendekatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan Allah SWT ke atas para sahabat, terutama sekali di peringkat awal dakwah dan tarbiyah Rasulullah SAW, ini kita dapat lihat adalah dalam sirah Rasulullah SAW. Jadi kita tengok di peringkat awal Rasulullah membina para sahabat itu, Rasulullah SAW membacakan pada mereka dengan bimbingan dan arahan Allah SWT, membacakan kepada para sahabat yang lebih kurang 20-30 orang tu ayat-ayat mengenai syurga dan neraka. Dan untuk menanam takut ini, kesan neraka sangat berkesan. Ayat-ayat yang membentangkan tentang azab neraka memberi bekas yang sangat-sangat mendalam, sehingga berlaku transformasi diri para sahabat. Jadi kita kena bawa diri kita melalui proses ini juga, insya-Allah. Jadi ini perlu untuk kita lakukan.
Kerana memikirkan neraka dan azabnya yang keras. Juga keadaannya yang menyeramkan. Akan menyebabkan kita benar-benar mau kembali kepada Allah Taala, kembali kepada Allah SWT, dan bersungguh-sungguh untuk kita melalui sisa-sisa hidup kita ini, tak kira kita tua ataupun muda, kerana kita tak tahu bila kita akan mati, dengan lebih berwaspada, dengan lebih berjaga, dan sentiasa memohon hidayah dan taufik Allah SWT, supaya jangan kita menyimpang. Kerana kita tahu dengan tarbiyah imaniyah yang kita ketuk-ketuk hati kita dengan ancaman neraka ini, menyebabkan kita takut kepada azab Allah SWT, takut melakukan perbuatan yang Allah benci, Allah murka dan Allah haramkan. Kerana tidak ada halangan yang lebih berkesan kepada diri kita daripada melakukan pelanggaran hak-hak Allah, daripada takutnya kita kepada azab Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung di episod seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.